أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri. Wa laqad istafainahu fid dunya, kerana sesungguhnya kami telah memilih Nabi Ibrahim menjadi nabi di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, pada hari akhirat, dan sesungguhnya dia pada hari akhirat tetaplah dia dari orang-orang yang saleh yang tertinggi martabatnya. Selesai doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala membuat satu ulasan terhadap doa dan terhadap perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Perjuangan Nabi Ibrahim ialah perjuangan tauhid, perjuangan menghapuskan berhala dan syirik sepanjang hayatnya. Meskipun berhala dan syirik itu keluarganya merupakan pelupur kepada berhala, namun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan segala usaha dan tenaga yang ada padanya, dia mengorbankan untuk menghapuskan syirik itu. Ayat menyatakan sesiapa yang benci agama Nabi Ibrahim itu orangnya bodoh. Dia memperbodohkan dirinya sendiri. Pada diri manusia ada pedoman asli sebelum daripada pedoman hidayat yang diutus Allah melalui nabi-nabi. Yang ada pada dirinya sendiri ialah akal. Akal tidak pernah menyokong sebenarnya bahawa adanya kuasa yang lebih besar selain daripada kuasa Allah ini yang menyamai kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Justru tidak ada, maka tidak mereka selain daripada Allah tidak berhak mendapat puji-pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya yang hak dipuja dan dipuji. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika memberi kuasa, boleh memberi kuasa, maka hanya kuasa itu selepas daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang boleh memberi manfaat atau memudarat kecuali dengan izin Allah. Ada orang yang memilih syirik dan menolak ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka orang ini bodoh katanya. Yarghabu, raghiba, yarghabu, dia dua makna. Kalau dia ada di belakangnya, maknanya tak suka, benci. Raghiba an sunnati, siapa yang tak suka kepada sunnahku. Raghiba an, tak sukalah. Raghibtu an fulanin, aku tak suka orang tu, saya tak suka. Satu lagi, kalau raghiba fi, sebab itulah dia tak boleh salah sebenarnya. Benar, dia panggil huruful jar. Tak boleh salah. Dia hubung dengan apa? Raghiba fi maknanya saya suka. Dia bertentangan makna. Raghiba yarghabu, ada yang makna suka, ada makna tak suka. Raghiba an maknanya tak suka. Raghiba fi suka. Di sini sesiapa yang tak suka kepada agama Nabi Ibrahim, maka dia bodoh. Jadi siapa yang tak bodoh? Yang tak bodohnya ialah cintakan agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa yang cinta kepada agama Nabi Allah Ibrahim ini ialah mereka yang cintakan tauhid. Yakni sesiapa yang cintakan kepada Nabi Ibrahim, cintakan tauhid, maka dengan sendirinya dicintakan Nabi Muhammad dan agama yang dibawa oleh nabinya, oleh Nabi Muhammad. Kecintaan kepada Nabi Muhammad artinya kecintaan kepada tauhid dan sekaligus cintakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita sebenarnya pun disuruh supaya mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, kalaulah kamu kafirkan Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Apa artinya cintakan Nabi Muhammad? Cintakan agama tauhid itu.
bencikan kehidupan berhala, bencikan kehidupan memuja kepada selain daripada Allah, itu artinya cintakan Nabi Muhammad dan cintakan Nabi Ibrahim. Ayat ini seolah-olahnya ingin membawa kita kepada nasab di dalam agama. Kita ada nasab dalam keturunan kita. Kita tahu nasab kita daripada keturunan mana. Keturunan Tok Gawa dulu, keturunan macam-macam lagi. Kita ni datang daripada tu. Orang berani keturunan kita. Kita pun rasa bangga. Tak bangga kalau keturunan agama kita ni berterusan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kemudian pula selain daripada itu pula disifatkan sebagai puak-puak cerdik ni. Siapa golongan tauhid ini cerdik, selain daripada itu pula golongan yang membencikan tauhid ini bodoh. Orang yang memperbodohkan dirinya sendiri, safihan nafsahu. Ini namanya al-izzah. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Izzah, kemuliaan, kehormatan diri bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang mukmin. Ada dua sifat. Pertama sekali takabur. Kita dilarang takabur. Menyombong diri, sombong diri, besar diri, merasa serba boleh, tak ada yang lemah. Ini namanya takabur. Takabur. Tetapi kita merasa kita mempunyai kehormatan diri, namanya izzatun nafsi. Kita mempunyai kehormatan diri. Kita rasa besar diri kita dengan sebab ada hubungan dalam agama kita. Kita agama mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad, kemudian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, asas kita agama tauhid. Kita rasa bangga duduk di sini. Inilah maknanya izzatun nafsi. Dan kita rasa tak, alhamdulillah kita tidak masuk dalam golongan itu. Kerana kalau termasuk dalam golongan itu, maka golongan itu bodoh. Sebenarnya bodoh. Ini memang dikehendaki. Memang dikehendaki izzatun nafsi. Walillah, sebab Rasul-Rasul mempunyai izzatun nafsi. Orang mukmin mempunyai izzatun nafsi. Takabur kita. Jauh beza di antara dua ni. Iri hati kepada perkara yang baik kita disuruh. Dengki tidak. Kita tidak dengki kepada sesiapa. Dengki namanya hasad. Tetapi iri hati namanya ghibtah. Ghibtah mahu seperti apa yang ada padanya, tanpa mengurangkan haknya. Anda teruskan dengan kelebihan anda, tapi saya mahu jadi seperti anda. Namanya ghibtah. Tetapi hasad, saya tak suka anda hidup dalam dunia ini, sebab anda terlalu sehat, anda terlalu kaya, kalau mati cepat. Namanya ini hasad. Hasad ini tidak suka. Hasad satu sifat yang paling buruk jika ada pada manusia. Katanya, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya. Dan sesungguhnya kami pilih Nabi Ibrahim itu dalam dunia. Kami pilih dia sebab dia cemerlang dalam ujian dahulu. Kami pilih dulu dia sebab kami beri beberapa patah perkataan. Wa idhtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Disempurnakan semua sekali. Sempurna, lulus ujian. Kalau lulus ujian, jadi mestinya lah diberi sesuai dengan kedudukannya. Kami beri kepadanya imamah dan nubuwah. Nubuwah dan imamah, kepimpinan. Nubuwah, nabi. Sekaligus kami berikan. Ada nabi tapi tidak imam. Tidak imam, nabi. Yang dulu-dulu sebelum daripada Nabi Muhammad, ada nabi dari kalangan dia saja, dan imamah dia pun tak besar, satu kumpulannya saja misalnya. Kami tidak macam tu, kami beri kepada Nabi Ibrahim. Kami dah beri imamah dan nubuwah. Istafainahu fid dunya, kami pilihnya dalam dunia. Bila kami pilih dia dalam dunia, dialah orang yang istimewa sekali. Dia istimewa. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya dia pada hari akhirat pula tinggi martabatnya, salih martabatnya. Jadi dia menang di dunia tak ke mana-mana, imamah di dunia, nubuwah di dunia, tapi di akhirat bagaimana? Maulah juga di akhirat. Sebab itulah kita pun dalam doa yang diajar oleh Nabi, diajar oleh Al-Quran, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Bas ini doa yang paling jami' mani', doa yang paling padat. Oleh sebab itulah kalangan ahli-ahli yang berdoa, mereka doa ini walaupun orang kata ni doa ni mana-mana pun orang baca, orang tak mengaji pun baca, orang alim pun tak boleh tinggal ni doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setengahnya orang bukan Islam pun dia kata tak baca Rabbana atina, dia pun tahu rupanya. Dia pun tahu ni doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah, tak bawa tak baca. Maknanya doa ini semua orang baca. Doa ini sangat-sangat baik. Jami' mani'.
Mana lagi ada doa yang mengatasi dunia pun baik, akhirat pun baik. Ada. Dunia berjaya, akhirat pun berjaya. Doa Nabi Ibrahim ni, bila Allah pilih Nabi Ibrahim, Tuhan kata, "Istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Apakah sebabnya Nabi Ibrahim ini dipilih? Apakah cemerlangnya di mana Nabi Ibrahim ini? Tidakkah Nabi Ibrahim sama dengan Nabi-Nabi lain? Apa saja dia? Mengapa dah besar sangat diberi keutamaan kepada Nabi Ibrahim ini? Di sini tempatnya. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم. Kerana ingatlah ketika Nabi Ibrahim, ketika Tuhannya berfirman kepada Nabi Ibrahim, serah dirimu kepada Allah, wahai Ibrahim. Aslim, serah dirimu kepada Allah, jangan serah kepada berhala. Qala aslamtu lirabbil alamin. Katanya aku serah diriku kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Tak payah. Ini rahsia sebenarnya. Rahsia kecemerlangan hidup dalam seseorang itu ialah Islam. Islam maknanya serah diri. Kepada siapa serah diri? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi Ibrahim ni namanya ummatan muslimatan lak. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Nabi Ibrahim satu umat. Sesungguhnya Nabi Ibrahim umat biasanya ramai, satu bangsa, satu generasi, satu keturunan, satu bangsa. Tapi Ibrahim ni satu umat. Mengapa? Sekalipun seorang tapi dia besar Nabi Ibrahim ini. Besar kalau di tengah-tengah masyarakat syirik, dapat menghapuskan syirik itu, tegak agama tauhid. Di tengah-tengah seluruh manusia menegakkan syirik. Bukan orang lain, Azar, bapaknya atau bapak saudaranya. Ini kerja yang boleh dilakukan oleh satu bangsa. Tapi jika satu tenaga manusia saja dapat mengerjakan perkara yang seumpama itu, maka ini ummatan qanitan lillahi hanifa. Rahsia kejayaan ini kerana dia menyerah dirinya kepada Allah. Sesiapa yang menyerah dirinya kepada Allah, maka dia tak menang. Sesiapa yang bergantung kepada Allah, maka dia talinya tidak akan putus. Sesiapa yang bersandar kepada Allah tak akan tumbang. Begitu. Jadi kalau begitu, kita sebenarnya patut menyerah sini apa-apa pun. Jangan silap dalam membuat penyerahan ini, kerana menjadikan rugi di dunia dan rugi pula di akhirat. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Aku serah diriku kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam bahasa penyerahan Nabi Ibrahim AS kepada Allah, apa bahasa yang disebutkan dalam Quran? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Itu dia. Ini penyerahannya. Sesungguhnya aku hadapkan mukaku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak termasuk dalam golongan orang syirik. Ini satu pengakuan menyerah diri kepada Allah. Dan penyerahan diri kepada Allah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, dibuat oleh Nabi Ibrahim itu, kita ikuti, kita baca semula dalam wajah kita. Allahu Akbar, hanya kita baca. Allah Akbar kabira wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini penting ni. Ini penting sangat ni. Penting kita baca dengan mengikuti hati kita bersama dengan apa yang kita baca. Besar ni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayangku, hidupku, matiku, semua sekali aku serah pada Allah. Surah kepada Allah. Assalamualaikum, surah kepada benda lain pula. Allahu Akbar. Mudah terbalik. Mudah terbalik. Orang tak percaya. Orang tak percaya. Orang yang pegang, walau bagaimana mesti pegang. Musim panas, musim sejuk, panas, tak kira, pegang juga. Ini sebenarnya orang yang boleh dipercayai. Tapi tengah semaya tadi, moleknya. Lepas pada semaya tu tak ada. Kalau tak ada doktor mati lama dah kita ni. Tak jumpa ubat tu. Mana tadi? Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana? Mudah dah. Itulah dia. Ini Nabi Ibrahim kemenangan di sini rupanya. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Islam tu apa dia? Islam dalam hadis Jibril menyebutkan an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. An ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Lagi apanya lagi? Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan.
Islam itu anda beribadat kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Pertama, kemudiannya yang kedua pula waktu qimas salata, dan anda luruskan semayang, dirikan semayang. Waktu zakata, waktu adiyas zakata, dan anda tunaikan zakat. Watasuma ramadana, dan puasa bulan Ramadan. Ini dia Islamnya. Betul kat sini, maka betul lah penyerahan diri kepada Allah. Kemudian iman pula satu lagi, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhirat, kepada qada, qadar. Itu iman. Demikianlah Nabi Ibrahim AS ditunjukkan dalam ayat ini. Dalam ayat ini sebagai orang yang cerdik, dan sekaligus Nabi Muhammad ini juga cerdik, dan umat Nabi Muhammad ini juga umat yang cerdik sebenarnya. Umat cerdik satu saja nilainya kerana berpegang kepada agama tauhid. Kemudian seterusnya, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Allah Subhanahu